kita nak jumpa Nabi dalam mimpi contohnya, apa amalan-amalan yang perlu dilakukan ya Ustaz? Allahu teringin nak menatap wajah penghulu kita ini daripada Nuriah. Jadi minta Ustaz kupas jawapannya. Ustaz, silakan. Kena tanya Dr. Ikram sepatutnya ni. Okey, semua orang bercita-cita nak jumpa Nabi SAW. Kalau dapat rezeki bertemu dalam mimpi, itulah yang terbaik. Tetapi kita semua sedia maklum, ya, kita pun tidaklah baik mana, tidaklah soleh mana, jauh sekali daripada wali Allah yang boleh diberikan rezeki untuk dapat bertemu Nabi dalam mimpi sebelum meninggal dunia. Pertama, dari satu sudut, kita boleh ada niat dan wajar berusaha ke arah itu, mudah-mudahan, dengan menggandakan amalan-amalan yang orang biasa-biasa tidak akan buat. Dan saya percaya dengan faktor-faktor amalan yang kita gandakan, ya, boleh menjadi salah satu sebab Allah bagi rezeki. Kalaupun tidak bertemu dengan Nabi SAW, siapa tahu dapat bertemu dengan sahabat-sahabat kan. Ya, kita risau kita nak jumpa yang paling tinggi, ya, kita sendiri tidak mempersiapkan diri, ya. Jadi bagi saya mimpi jumpa ulama pun tak apa dah, sebab kita tahu level kita, ya. Tetapi kita bercita-cita ke arah itu dan tidak salah pun memasang niat ke situ. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau kita direzekikan dapat jumpa Nabi SAW dalam mimpi, apa tujuan? Adakah sekadar menatap wajah Nabi? Atau mahu mendengar apa pesan dan nasihat Nabi? Mari kita berbincang tentang tujuan. Seandainya tujuannya adalah untuk mendengar, agaknya apakah pesanmu wahai Rasulullah? Saya buntu dengan kehidupan saya tertekan dengan kehidupan saya. Ketahuilah, Al-Quran adalah wasiat Nabi. Taraktu fikum amrain. Aku telah tinggalkan kepada kamu sebelum aku meninggal dunia. Maka jangan kita seperti baru tercari-cari, seolah-olah memerlukan Nabi buka mulut sekali lagi, sedangkan Nabi sudah buka mulut dalam perjuangan yang penuh getir 23 tahun. Soalnya adalah, adakah kita kembali ataupun tidak kepada apa yang sudah Nabi sampaikan? Kita tidak memerlukan Nabi menyampaikan perkara baru, bahkan para ulama membahaskan pun, adakah mimpi bertemu Nabi itu boleh jadi hujah syarak ataupun tidak? Jadi tidak jadi hujah syarak. Bahkan segelintir orang boleh klaim bertemu Nabi, padahal apa yang Nabi kata itu kelihatan bercanggah dengan syarak. Benarkah Nabi yang dia temui? Atau lain sebenarnya? Jadi apa-apa pun yang kita nak dengar daripada Nabi SAW, kita tidak memerlukan kepada mimpi. Kita hanya perlu kembali kepada wahyu ilahi, kepada Quran, kepada sunnah yang sudah sempurna. Dan last sekali Ustaz, Musa mungkin boleh tambah kalau boleh dilengkapkan lagi. Akhir sekali bagi saya, dalam solat kita sepatutnya boleh membayangkan Nabi. Sebab kita lafaz apa? Assalamu alayka. Kita tak sebut assalamu alaihi. Kita menggunakan dhamir mukhatab. Kita bukan guna dhamir ghaib. Nabi didik kita bila semayang, kau dah kena bayangkan aku ada kat depan kau. Jadi bila kita lafazkan assalamu alayka pada tahiyat awal dan tahiyat akhir, tetapi kita tak boleh nak bayangkan Nabi sebab kita tak baca sirah. Kita tak baca Quran tentang perjuangan Nabi. Kita tak baca hadis. Macam mana nak nampak Nabi dalam mimpi? Kalau sirah Nabi pun kita tidak baca. Kalau Quran tentang perjuangan Nabi pun kita tidak baca. Jadi bagi saya, kita boleh ukur layak ke tidak kita nak melihat Nabi dengan assalamu alayka. Ada tak bertambah ilmu baru tentang kepribadian Nabi? Dan mudah-mudahan saya doakan puan yang bertanya dan semua kita, bila kita memantapkan pengetahuan tentang Quran, hadis, sirah,